Matematik tingkatan 1, bab 12, pengenalian data. 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan pewakilan data serta mentafsirkan pewakilan data. Part C, pewakilan data. Standard pembelajaran membina pewakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian satu pewakilan data. Pewakilan data boleh dibahagi kepada 5 jenis bentuk grafik, iaitu carta palang, carta pie, graf garis, blok titik dan blok batang dan daun. Tengok yang pertama, carta palang. Contoh 3, buku teks muka surat 269. Jadual kegerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian pewakilan data ini. Ini adalah satu jadual kegerapan. Aktiviti membaca kegerapan ialah 8. Menonton televisyen kegerapan adalah 9. Melayan internet ialah 7. Bersenaman 6. Dan mendengar lagu 4. Lukis dalam bentuk graf palang mencangcang. Lukiskan paksi mencangcang pada kertas grid. Pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala yang sesuai dan melabelkan paksi itu dengan bilangan murid. Labelkan paksi yang lain itu dengan jenis aktiviti. Lukis palang supaya tingginya sempadan dengan kegerapan data. Pastikan tulis tajuk carta palang itu di atas graf palang mencangcang. Seterusnya, tengokkan graf palang mengufuk. Gunakan maklumat yang sama untuk lukiskan graf palang mengufuk. Lukiskan paksi mengufuk pada kertas grid. Pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala yang sesuai dan labelkan paksi itu dengan bilangan murid. Labelkan paksi yang lain itu dengan jenis aktiviti, iaitu aktiviti yang telah dinyatakan dalam jadual. Lukis palang supaya tingginya sempadan dengan kegerapan yang dibagilah. Tulis tajuk carta palang itu dalam graf yang telah dilukis. Ini adalah kedua-dua graf palang, iaitu graf palang mencangcang dan graf palang mengufuk. Seterusnya, tengok contoh 4 buku teks muka surat 270. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperolehi sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data tersebut. Disebabkan soalan ni dia telah bagikan 2 set data, iaitu kuis sains dan kuis mat. Untuk sesuaikan, lukiskan satu graf yang sesuai untuk soalan ini. Kita boleh pilihkan carta palang berpasangan. Carta palang berpasangan sesuai digunakan untuk membanding 2 set data. Contohnya soalan ini, 2 set data markah kuis sains dan mat. Penyelesaiannya ialah jawapannya jenis macam ni lah. Ini adalah carta palang berpasangan. Murid Aifang, dia mempunyai markah kuis sains ialah 30. Kuis matematik ialah
45. Harif ialah kuis sains ialah 35. Kuis matematik 40. Nora, kuis sains ialah 45. Kuis matematik ialah 40. Laju, kuis sains ialah 50. Kuis matematik 35. Di tepi sini perlu labelkan warna atau bentuklah untuk kuis sains dan kuis matematik. Dan akhir sekali, pastikan ingat tuliskan tajuk carta palang, iaitu markah kuis sains dan matematik. Latih diri 12.1b. Buku teks muka surat 274. Soalan 1. Dalam satu tinjauan, keputusan yang diperolehi bagi cara murid datang ke sekolah ditunjukkan dalam jadual di bawah. Bina satu carta palang untuk mewakili data itu dan menjustifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Tengok dalam gambar yang dibagi, pengangkutan ada kereta, bas sekolah, bas awam, basikal dan berjalan kaki. Maka untuk selesaikan soalan ini, perlu lukiskan carta palang. Carta palang boleh dalam bentuk mencangcang ataupun mengufuk. Seterusnya, tengok latih diri 12.1b, buku teks muka surat 274, soalan 2. Jadual berikut menunjukkan harga bagi 4 jenis penginapan sekitar Bandaraya Melaka bersejarah semasa hari biasa dan musim cuti. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data itu dan menjustifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Disebabkan soalan ini, dia ada bagikan pewakilan data, 2 set data. Maka, untuk selesaikan soalan ini, murid-murid perlu lukiskan carta palang berpasangan. Kerana ada 2 set data yang dibagi, iaitu harga hari biasa dan harga musim cuti. Seterusnya, tengok untuk carta pai. Carta pai ialah pewakilan data yang menggunakan sektor-sektor dalam sebuah bulatan. Saiz sudut sektor dikira berdasarkan kegerapan data. Ini adalah formula untuk dapatkan saiz sudut sektor. Kegerapan data bahagi dengan jumlah kegerapan darab dengan 360 darjah. Tengok contoh 8 dalam buku teks muka surat 257. Jadual berikut menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah syarikat menjual kereta. Bina satu carta pai untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian pewakilan data itu. Warna kereta: merah ada 9, kuning ada 12, putih 10 dan biru ada 5. Penyelesaian bagi soalan ini ialah langkah-langkah untuk membina carta pai. Pertama, carikan sudut sektor bagi setiap kategori. Lepas tu, lukiskan sebuah bulatan dan bahagikan bulatan kepada sektor berdasarkan sudut yang dihitung. Labelkan setiap sektor dan akhirnya tuliskan tajuk carta pai itu. Ini adalah jadual yang telah dibagi. Sekarang saya tambahkan kolom untuk pecahan bulatan dan sudut sektor. Bagaimana nak cari jawapan ini? Pertama, bilangan kereta. Tulis dalam pecahan bulatan ialah 9/3.
36 sebab jumlah warna kereta adalah 36. Seterusnya kuning ialah 12/36. Putih ialah 10/36. Biru ialah 5/36. Pecahan bulatan dia adalah 1 lah. Sudut sektor. Sudut sektor ialah perlu kira untuk dapatkan lukis dalam satu bulatan. Jumlah sudut ialah 360. Sekarang kita perlu gunakan formula ini, iaitu saiz sudut sektor. Gunakan kekerapan data bahagi jumlah kekerapan darab dengan 360 darjah. Iaitu, tengok warna kereta merah. Pecahan bulatan dia tu 9 ialah kekerapan data. Bawah dia ialah jumlah kekerapan. Lepas tu darab dengan 360 darjah. Akan dapat 90 darjah. Seterusnya warna kereta kuning, iaitu 12/36 darab dengan 360 darjah akan dapat 120 darjah. Seterusnya warna kereta putih, iaitu 10/36 darab 360 darjah sama dengan 100 darjah. Dan akhir sekali warna kereta biru, iaitu 5/36 darab 360 darjah sama dengan 50 darjah. Seterusnya, lepas dapat semua sudut sektor, bolehlah lukiskan catapai, iaitu juaran kereta moden dinamik. Catapai ini sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara setiap warna kereta dengan jumlah kereta itu. Seterusnya, latih diri 12.1b, buku teks muka surat 274, soalan 3. Jadual di bawah menunjukkan lagu kegemaran bagi sekumpulan kanak-kanak. Lagu kegemaran ada Rasa Sayang, Ikan Kekek, Bangau oh Bangau, Gelang si Paku Gelang, Lompat si Katak Lompat dan Dayung Sampan. Bina satu catapai untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Boleh rujuk semula contoh yang telah dibagi, contoh 8 dalam buku teks muka surat 257 untuk selesaikan soalan ini. Ketiga, graf garis. Graf garis ialah pewakilan data yang digunakan untuk mewakili perubahan satu maklumat dan satu tempoh masa tertentu. Contoh 6 buku teks muka surat 271. Jadual berikut menunjukkan suhu pesakit dalam satu tempoh tertentu. Bina satu graf garis untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian pewakilan data ini. Waktu dan suhu dia. Untuk selesaikan soalan ini, langkah-langkah untuk membina graf garis. Lukiskan paksi mengufuk dan paksi mencangcang pada kertas graf. Bila skala yang seragam dan sesuai untuk kedua-dua paksi. Paksi mencangcang mewakili data dan paksi mengufuk mewakili tempoh masa. Plotkan titik-titik dan sambungkan dengan garis lurus. Lepas tu akhir sekali, tuliskan tajuk graf garis itu. Bagi soalan ini, tajuk graf garis ini ialah suhu seseorang bersakit.
Seterusnya, tengok latih diri 12.1b buku teks muka surat 274. Soalan 4. Jadual di bawah menunjukkan tinggi Kamil dalam tempoh 6 tahun. Bina satu graf garis untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Soalan ini sesuai gunakan graf garis. Lukiskan dalam bentuk graf garis. Boleh rujuk contoh 6 buku teks muka surat 271. Seterusnya tengok plot titik. Plot titik ialah perwakilan data yang menggunakan titik atau bulatan di atas satu garis nombor mengufuk. Tengok contoh 7 buku teks muka surat 272. Masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Wakilkan data itu dengan plot titik dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Maksudnya, jadual di bawah ada 14 orang pesakit. Dalam masa yang rawat pergigian ialah 23 minit, 24 minit, 21 minit, 24 minit dan lain-lain lagi. Untuk selesaikan soalan ini, langkah-langkah untuk membina graf garis. Lukis satu garis nombor mengufuk yang meliputi julat bagi data yang diberikan. 14 orang pesakit yang di masa untuk merawat pergigian dia ialah masa yang paling cepat ialah 17 minit dan paling lama ialah 25 minit. Maka kita tuliskan 17, 18, 19 sehinggalah 25 minit. Seterusnya, plotkan setiap data satu demi satu sebagai titik sempadan dengan nilai pada garis nombor. Dan akhir sekali, ingat tulis tajuk plot titik itu. Untuk soalan ini, plot tajuk dia ialah masa rawatan pergigian. Seterusnya, plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan masa rawat pergigian yang taburannya adalah daripada 17 minit hingga 25 minit. Seterusnya, tengok latih diri 12.1b buku teks muka surat 274 soalan 5. Data berikut menunjukkan bilangan khidmat pesanan ringkas SMS yang dihantar oleh sekumpulan murid pada satu hari tertentu. Wakilkan data itu dengan plot titik dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Seterusnya, tengokkan untuk plot batang dan daun. Plot batang dan daun ialah perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun. Plot pada batang dan daun biasanya digunakan untuk data numerik yang terdiri daripada 2 atau lebih digit. Misalnya, bagi data 2 digit, digit puluh menjadi batang dan digit sah menjadi daun. Tengok contoh 8 buku teks muka surat 273. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang murid di sebuah kelas. Wakilkan data itu dengan plot batang dan
daun dan berikan justifikasi kepada kesesuaian pewakilan data ini. Penyelesaian bagi soalan ini, langkah-langkah untuk membina graf untuk membinakan plot batang dan daun. Tuliskan setiap data satu demi satu dengan digit puluh sebagai batang. Seterusnya, digit akhir nombor itu ditulis pada daun. Susun semula daun mengikut tertib menaik. Akhir sekali, tuliskan kekunci dan tajuk. Kekunci menunjukkan unit bagi batang dan daun. Tengok gambar aja di tepi sini. Batang itu adalah digit puluh. Dan bawah dia ialah nombor-nombor yang di atas. Tuliskan batang daripada nilai terkecil kepada nilai terbesar. Contohnya nilai yang paling kecil ialah 32. Maka 3 adalah batang dan 2 adalah daun. Seterusnya, nombor yang seterusnya ialah 4. Ada nampak 40 lebih kah? Tak ada kan? Maka terus cari untuk 5 iaitu 56. 56, 5 akan jadi batang dan 6 akan jadi daun dan seterusnya. Ulang digit yang sama bagi data yang sama. Dan seterusnya, susun semula digit pada daun dari nilai terkecil kepada nilai terbesar. Akhirnya, tuliskan kekunci dan tajuk. Kekunci adalah 3/2 bermakna 32 markah dan tajuk dia ialah markah ujian matematik. Latih diri 12.1b, buku teks muka surat 274 soalan 6. Dalam satu tinjauan, umur bagi 24 orang pembaca bagi sebuah majalah dicatatkan seperti berikut. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan justifikasikan kesesuaian pewakilan data tersebut. Sekian, terima kasih.